Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid As-Salim. Jilid kelima, muka surat 271 tu. Had bagi orang yang murtad. Pengertian murtad rujuk di Lisan Arab Al-Khurashi Mughni Al-Hudud wa Ta'zirat. Murtad ridah secara bahasa berarti menarik diri dari sesuatu dan berpaling darinya. Itu ikut bahasa dah. Tarik diri sesuatu dan berpaling darinya. Sedangkan menurut istilah berarti tindakan seorang Muslim yang boleh menyeretnya pada kekafiran, baik berupa perkataan, perbuatan, pengabaian kewajipan yang dasar yang mendasar dalam Islam, keyakinan dan atau keraguan selama syarat-syaratnya terpenuhi. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal dalamnya. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 217. Okay, syarat-syarat seorang disebut murtad. Seorang Muslim tidak disebut murtad kecuali jika memenuhi 5 syarat seperti yang disebutkan berikut. Pertama, baligh. Maksudnya anak kecil murtad tidak disebut murtad kerana dia belum termasuk kategori mukallaf. Ketetapan ini berdasarkan pada sabda Nabi SAW, "Rufi'al qalamu an thalathin, 'anis sabi hatta yablugha. Wa'anil naimi hatta yastayqadha wa'anil majnuni hatta yufiqa." Catatan amal diangkat dari 3 golongan, iaitu anak kecil hinggalah ia balik, orang tidur hinggalah ia bangun, dan orang gila hinggalah ia sedar, yakni sembuh. Hadis sahih ada. Ini adalah pendapat kalangan ulama mazhab Syafi'i. Abu Yusuf salah satu riwayat dari yang berasal dari Abu Hanifah berdasarkan qiyas, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Sementara dalam versi yang lain, Abu Hanifah menyatakan bahawa murtadnya anak kecil boleh dihukumi atas dasar istihsan. Preferensi maksudnya yang lebih baik dah. Ini merupakan pendapat kalangan mazhab Maliki dan pendapat terkenal dari Imam Ahmad. Mereka mengatakan anak kecil tidak boleh dikenai hukuman mati sebelum baligh. Imam Syafi'i mengatakan anak kecil yang murtad tidak dihukum mati sampai dia baligh dengan alasan kerana keimanannya belum terbentuk, yang pada saat baligh lah baru diperintahkan untuk beriman. Anak kecil itu diperingatkan tanpa dihukum mati. Al-Mabsut, Ibn Abidin, Jawahir Al-Qalil, Al-Um, Al-Insaf dan Al-Muniyah. Yang kedua, bernasihat dia, berfikiran sihat. Maksudnya sihat dia. Maksudnya orang yang tidak bernasihat, tidak berfikiran sihat, iaitu orang gila, tidak dinamakan sebagai orang murtad berdasarkan hadis di atas. Oleh kerana itu, kalangan ulama fiqh sependapat bahawa keislaman orang gila tidak sah, dan demikian juga untuk murtadnya pun tidak sah. Tapi hukum Islam berlaku secara keseluruhan padanya jika dia terkadang gila dan terkadang sedar. Jika kemurtadannya terjadi pada saat dia sedar, maka kemurtadan itu menjadi sah. Jika terjadi pada saat gila, maka kemurtadannya tidak sah. Rujuk Al-Bada'i, Al-Umu dan Al-Qina'ah. Kemurtadan yang orang yang mabuk. Rujuk Al-Mabsut, Al-Bada'i, Al-Umu, Al-Insaf, Al-Mughni, Kasyaful Qina' dan Syarhul Mumti'. Jadi, kemurtadan orang yang mabuk. Pada penjelasan di atas disebutkan bahawa syarat seorang yang murtad adalah seorang Muslim yang bernalar, yang berakal sihat. Jika nalarnya, pemikirannya hilang kerana mabuk, hal itu ditanggapi secara berbeza-beza oleh kalangan ulama fiqh terkait dengan keadaan murtadnya orang yang mabuk. Dalam hal ini ada 2 pendapat. Pertama, kemurtadan orang itu dianggap sah saja. Ini adalah pendapat kalangan mazhab Syafi'i. Dan salah satu pendapat terkuat dari 2 riwayat Imam Ahmad. Mereka beralasan bahawa sahabat melaksanakan hukum qazaf, menuduh orang lain berzina kepada orang yang mabuk kerana menganggapnya sah. Mereka mengatakan bahawa kemurtadan orang mabuk berlaku kerana dia seorang yang mukallaf dan pemikirannya, akal sihatnya tidak hilang secara keseluruhannya. Keadaan orang yang mabuk sama dengan orang yang sangat mengantuk antara tidur dan terjaga, atau orang yang terkadang-kadang gila. Pendapat kedua, kemurtadan orang mabuk tidaklah sah. Ini adalah pendapat kalangan ulama mazhab Hanafi, satu pendapat dari kalangan ulama mazhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini didasarkan pada qiyas oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan muridnya Ibn Qayyim dan guru kami Ibn Utsaimin.
Untuk guru juga ni. Ibn Utsaimin, alasan mereka kerana kemurtadan disandarkan pada keyakinan dan seorang yang mabuk tidak meyakini apa yang dia kerjakan. Pada saat mabuk, akal sihat nalar, akal sihat seseorang sedang hilang sehingga tidak ada pembebanan hukum kepadanya. Kerana nalar, akal sihat tu menjadi syarat pembebanan hukum. Hal itu tidak terdapat pada diri orang yang sedang mabuk. Pendapat yang kuat. Aku, Abu Malik, katakan pendapat terakhir inilah yang lebih kuat ni. Itu pendapat kata masa mabuk tu tidaklah kira kafir dah. Salah sebut benda-benda yang kufur tidak jadi kafir lagi dah. Cuma dia dihukum lah. Hukum tu ta'zir lah, gapo dah, bukan hukum murtad. Ketiga, inisiatif sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Maksud bukan kena paksa dah. Kalau paksa tak murtad lagi dah. Rujuk al-mabsut al-bada'i al-umu dan fathul jalil. Maksudnya orang murtad melakukan tindak kemurtadannya dalam keadaan sukarela atau atas dasar inisiatif dan pilihannya sendiri yang merupakan lawan kata terpaksa. Keadaan terpaksa maksudnya perbuatan seorang itu didesak oleh orang lain sehingga ketulusannya hilang dan kerelaannya menjadi rosak. Maka pembicaraannya pun tidak berkekuatan hukum lagi dan dianggap setelah gugur. So, keterpaksaan itu ada dua jenis pula dah. Keterpaksaan yang mengharuskan pencarian perlindungan dan tentu saja menimbulkan bahaya. Seperti dampak pemaksaan dengan ancaman bunuh, potong tangan atau pukulan timbuk dah. Yang dikhawatirkan boleh merosakkan jiwanya atau anggota tubuh badannya. Baik pukulannya yang sedikit maupun yang banyak. Jenis ini disebut keterpaksaan yang sempurna dah. Jenis lainnya adalah yang tidak mengharuskan pencarian perlindungan dan ancaman bahaya seperti disekap, diikat atau dipukul. Yang tidak dikhawatirkan menimbulkan kebinasaan. Jenis ini dinamakan keterpaksaan yang ringan sahaja dan tidak sempurna. Kalangan ulama fiqh sependapat bahawa jika ada orang yang dipaksa untuk menjadi kafir kemudian melakukannya, maka dia tidak dihukum kafir. Hal ini merujuk kepada firman Allah Ta'ala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukrah wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'azim." Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemuliaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, maka dia tidak berdosa. Tapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemuliaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 106. Dan dasar lainnya adalah riwayat dari Ammar bin Yasir bahawa dia dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk melakukan hal-hal yang tidak ia inginkan. Ammar lalu mendatangi Nabi SAW dan beliau pun bersabda kepadanya, "In adu fa'ud." Jika mereka kembali, maka kembalilah engkau. Hadis mursal Al-Hakim Balhaqi, Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya, Ibn Sa'ad dalam Tabaqat, Az-Zahabi dalam Siyarul A'dam Nubala, dan dari beberapa jalur dari Abu Ubadah bin Muhammad bin Amr dari bapaknya secara mursal. Oleh kerana itu Ibn Hajar berpendapat dalam Bidayah, sanadnya sahih jika Muhammad bin Amr mendengar riwayat ini secara langsung dari bapaknya. Itulah dia tidak sambung pokok dia. Jadi sini in adu fa'ud. Jadi kalau dia suruh kafir lagi tak, paksa lagi, boleh mula, tak apa pasal dia terpaksa ni. Keterpaksaan jenis ini adalah keterpaksaan yang sempurna ni. Pertanyaan selanjutnya, apakah seseorang dalam keadaan ini disyaratkan melakukannya kerana dipaksa? Syekh Utsaimin mengatakan, pendapat yang benar orang tersebut tidak menjadi kafir meskipun tidak melekat pada hatinya bahawa dia melakukannya dikarenakan ada paksaan. Hal itu difahami atas dasar keumuman ayat. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidaklah berdosa. Kerana khalayak umum khususnya tidak merasakan makna ayat tersebut. Oh, ni dalil lah. Tak payah tak. Lakukannya kerana dipaksa lah. Tahu lah. No. Yang pentingnya kalau kena paksa, dia maafkan lah, boleh kata kufur pun. Sebab dia kena paksa, siapa bahaya jiwa dia. Terbahayakan ketubuh badan dia, nak kerak kau nak apa saja pun, nak kerak tangan lah. Kita boleh ucapan kufur, tapi hati kita tidak meredai kufur tu sebab terpaksa saja. Yang keempatnya, kehendak sendiri dalam kekafiran. Jadi murtad kerana kehendak sendiri. Rujuk secara memetik. Dah.
Kemurtadan itu terjadi atas dasar kehendak sendiri oleh orang yang murtad. Jika hal itu terjadi tanpa disengajakan, meskipun diucapkan dengan mulutnya, maka ia tidak dihukum kafir kerana tidak bermaksud untuk kafir. Hal ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala, "Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alihim ghadabun min Allah, walhum 'adzabun 'azim." Tetapi orang yang melapaikan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah lah menimpanya, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 106. Dengan demikian, orang tidak berkehendak untuk menjadi kafir, dia tidaklah menjadi kafir secara jelas. Seperti orang yang mengucapkan perkataan yang mengindikasikan kekafiran dengan didorong rasa gembira yang melampau dan yang semacamnya, maka dia tidak serta-merta jadi kafir. Salah kecek dah. Hal ini dasar kepada riwayat dari Nabi SAW mengenai seorang lelaki yang untanya menghilang di sebuah gurun, sementara makanan dan minumannya berada di atas punggung unta tersebut, sehingga ia merasa putus asa dah, hilang unta dah. Dengan rasa putus asa terhadap untanya, ia pun menghampiri sebuah pohon dan berbaring di bawahnya dengan maksud tunggu-tunggu sampai mati dah. Ketika dalam keadaan demikian, tiba-tiba untanya itu telah berdiri di hadapannya. Ia pun meraih tali kekangnya unta tersebut, kemudian kerana sangat gembiranya, ia pun berkata, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Ia salah mengucapkannya kerana perasaannya sangat gembira. Hadis sahih hadirin Muslim. Ada kecek gitu. Dalam hadis ni cerita, dimaafkanlah tersalah kecek dah. Terlajuk gembira. Tukar Tuhan dia jadi Tuhan dah. Dari keadaan gini pun hadis Nabi tak sebut dia minta dengan Tok Wali ke apa dah. Istighasah dengan Tok Wali ke apa Nabi tak sebut dah. Dia sebut Tuhan dia Allah lah. Tak ada sebut dengan wali ke malaikat ke apa, tak ada. Yang kelima, mengetahui keadaan dan hukum kekafiran. Rujuk Syarah Mumti'. Jadi dia kena tahu dulu keadaan dan hukum kekafiran tersebut dah. Hukum ucapan itu boleh jadi murtad. Kemurtadan itu terus ditandai dengan adanya unsur kesedaran dan pengetahuan orang murtad bahawa perkataan tersebut atau perbuatan tersebut tergolong tindakan kekufuran atau menyebabkan kemurtadan. Dia kena tahu dulu dah. Kena buat hujah dulu lah. Kadang dia ingat benda tu biasa ataupun dia tak tahu lagi, jahil. Meskipun dia adalah orang Arab yang mengucapkan kata kekafiran dengan bahasa asing. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma yatawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, kami biarkan dia dalam kekesatan yang telah dilakukannya itu. Tak akan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Surah An-Nisa surah keempat ayat 115. Dari ayat ini diketahui bahawa jika ada orang yang belum diberi petunjuk dan menghalangi ajar Rasul, maka dia berhak mendapatkan balasan seperti itu. Jika balasan itu muncul, maka sebabnya juga muncul, iaitu kekafiran. Tapi tulis itu setelah jelas kebenaran baginya. Jadi ada ayat itu, "Min ba'di ma tabayyana al-huda." Setelah jelas kebenaran baginya. Situlah poin dia di sini dah. Dia tahu keadaan dan hukum kafiran itu dah. Jadi dia kena beri dulu petunjuk. Jika dia balasan tu macam dia balas balik, dia baru dia menentang balik dah. Orang ayat dah tapi lawan lagi Islam tu baru jadi kufur. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu yudilla qauman ba'di iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in 'alim." Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan satu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang mesti mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala sesuatu. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 115. Jadi situ pun dia kata setelah diberinya petunjuk. Jadi setelah diberi petunjuk, dia ajar benda yang mesti mereka jauh. Bukan sekadar dia buat dalam keadaan jahil tu kita hukum murtad lalu dia tak tahu tak boleh lagi, dia tegakkan hujah dulu dah. Allah Ta'ala firman, "Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutuskan seorang rasul. Surah Isra surah 13 ayat 15. Begitu juga utus rasul nak suruh ayat, nak suruh beritahu dah. Oleh kerana itu kebodohan boleh menggugurkan hukuman dan mengharuskan pengabaian murtad. Jadi kalau dia jahil, dia tidak boleh jatuh hukum murtad lalu dah.
Hal ini tidak bererti menyediakan perkataan atau perbuatan yang melambang kekafiran. Tapi orang berkata atau pelakunya tidak dinyatakan kafir lagi hingga terdapat alasan yang tepat untuk menyematkan hukum kafir terhadap dirinya. Jadi kena tegakkan hujah lah. Cara mahkamah tak hujah lah kita kata dah. Atau pihak berwajib ni panggil berdebat pahal dia dah. Bukan kita. Kapalah dah. Kalau sebab itu hukum sesak ke bertak, kita kena sandar kepada jabatan agama ke atau ulama yang besar lah. Dan dibawa hujah yang kemah. Jadi kita tanggungjawab tu bukan tanggungjawab kita lah dah. Kita suruh. Esok kalau Tuhan tanya menjatuhkan kapin atas dasar apa? Atas dasar ni fatwa kebahasaan ke fatwa ke apa? Atas fatwa ulama besar lah. Bukan ulama main-main lah. Kalau tak hampir pun sesak. Sesak pun gitu juga. Tak boleh mudah-mudah. Kita kena sandarkan pada jabatan agama atau pihak berwajib ataupun ulama yang besar dia. Kita kalau boleh tidak bawa perkataan kita dia. Bukan sekadar kita ambil video ke, kita ambil kekeratan ni, ni sesak kita kata. Kita kena sandar kepada ulama besar sebabnya yang jawab esok ni ulama besar tu lah. Kita boleh jawab dah. Kita menjahil, kita suruh yang tolong jawab esok. Kalau salah pun ulama tu bukan kita dah. Kita kaedah gitu lah. Kemurtadan orang yang bercanda, gua bewok dan gua kecek ngau kosin jadi murtad tidak dah. Rujuk tafsir Al-Qurtubi Nihatul Muhtaj Kasyaful Qina dan Al-Hudud wa Ta'ziran. Orang yang bercanda bergurau ni adalah orang yang berbicara dengan perkataan yang tidak dimaksudkan sesuai yang sebenarnya, tetapi hanya untuk tujuan bermain-main dan melucu saja. Buat lucu ada. Namun jika ia berbuat sesuatu yang lucu dengan perkara yang menyeretnya pada kekafiran, maka dia murtad. Murtad dia katanya. Dan hukumannya adalah hukuman mati. Sebagaimana ditetapkan oleh sebagian ulama fiqh. Gitulah keadaan asalnya. Tapi mungkin orang terjahil kena tegakkan hujah juga dah. Ketetapan ini didasarkan pada dalil berikut. Firman Allah Ta'ala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dan jika kamu tanyakan pada mereka, nescaya mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu minta maaf kerana kamu telah kafir setelah beriman. Surat Tabah, surah ke-9, ayat 65 hingga 66. Sini, gurau tu jadi kafir lah kalau ikut ayat ni. Inu Al-Arabi dah mengatakan, apa yang mereka katakan tidak terlepas dari kesungguhan atau gurauan. Bagaimanapun dia tetap menjadi kafir. Kerana bersenda gurau dalam perbuatan kafir, kekafiran dianggap kafir juga. Hal ini tidak dipersisikan di kalangan oleh umat Islam dah. Kerana penegasan itu menyerupai dengan pengetahuan dan kebenaran. Sedangkan lelucon, benda-benda melucu ni tu sangat dekat dengan kesalahan dan kebodohan. Buat lucu, buat gurau bewok. Benda-benda agama ni boleh jatuh murtad dah. Jadi tak boleh gurau bewok, jatuh kafir semua dah. Cumanya gitulah, pihak berwajib ulama dulu lah. Kita sandar ke ulama kalau kita nak kata kafir dah. Keumuman sabda Nabi SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang menggantikan agamanya, maka bunuhlah dia dengan hukuman mati. Hadis sahih hadis Bukhari, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah. Dengan demikian orang yang bersenda gurau dengan sesuatu yang dinilai kafir, maka ia telah menggantikan agamanya. Begitu juga dengan orang yang bersenda gurau dengan kebenaran Allah. Sehingga dengan perkara lucu itu dia menggantikan agamanya. Sehingga dia dianggap murtad dan wajib dihukum mati. Pengertian hadis ini meliputi orang yang mengganti agamanya dengan sungguh-sungguh maupun orang yang mengganti agamanya dengan gurauan. Boleh ganti agama dengan gua-gua bewok. Okey, hal yang menyebabkan kemurtadan. Jangan main dah. Tadi ada seorang ustaz tu tak. Dia kritik dah. Jenis tu ni kuat kena kau tak. Sampai kerajaan Islam ni kuat petunjuk pasal apa sukan ni lah tak. Jadi ada itulah gimnasium tu tak. Seksi tu. Jadi ada je balah kata macam-macam ke ustaz tu. Jumuk lah tak. Macam-macam kata tak. Kata-kata siapa ada setengah terberat lah. Kita tengok ni. Gini tak kapi. Ada. Soalan mempermainkan bukan pertikaian ke ustaz ni. Mempertikaian ke Islam dah. Ketinggalan zaman ke apa. Jadi boleh jadi batal syahadah dah. Jangan kurang bewak dah. Kadang-kadang dia perli tu siapa gurau agama. Dia mempermainkan agama. Bukan permainkan ustaz tu saja. Tu bahaya dah. Di zaman dah ni lah. Zaman dah. Gitu nak jawab ni lah. Kena beringat dah. Okey, hal-hal yang menyebabkan kemurtadan. Hal yang menyebabkan kemurtadan boleh diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yakni kemurtadan kerana keyakinan. Murtad kerana keyakinan.
Murtad kerana perkataan, murtad kerana perbuatan dan murtad kerana pengabaian. Buat tak cara pun boleh jadi murtad juga dah. Kategori ini tidak berdiri sendiri melainkan saling lengkap melengkapi. Sebab orang yang meyakini sesuatu akan cenderung mengungkapkannya dengan perkataan, dengan perbuatannya dan dengan meninggalkannya. Yang dia buat tu, dia sebut kecek gitu tu sebab dari hati perut dia gitu dah lah dah. Tapi kalau dia royak, kafir dari hati saja dah. Kita tak tahu jadi munafik lah. Tapi dia sebut lah, jadi murtad sungguh dah. Pertama, keyakinan yang menyebabkan kemurtadan. Kalangan ulama fiqh sependapat bahawa orang yang menyekutukan Allah, menentang Allah atau meniadakan salah satu sifat yang termasuk sifat Allah, atau menyatakan bahawa Allah memiliki anak, maka dia telah menjadi kafir. Al-mawsu' al-fiqhiyah dan yang berikutnya. Ni jelas. Terai lah. Kata anak. Allah ada anak. Pasal je lah. Qul huwallahu ahad. Allah samad lam yalid wa lam yulad. Jadi tiba-tiba dia kata Allah ada anak. Kafir lah. Ataupun benda yang jelas. Allah maha mendengar. Dia kata Allah tak dengar. Kafir juga dah. Ataupun Allah ada sekutu. Kafir juga dah. Wali-wali Allah jadi Tuhan kecil. Kafir juga dah. Orang yang mengatakan bahawa jagat raya ini akan kekal selama-lamanya, atau ragu bahawa jagat raya ini tidak kekal, terkait hal ini para ulama berdalil dengan firman Allah, kullu syai'in halikun illa wajah, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Surah Al-Qasas ayat surah ke-8 ayat 8. Kecuali Allah, zat Allah. Jadi Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan sifat baru bagi jagat raya sudah merupakan bahagian dari perkara yang disepakati para ulama dan riwayat mutawatir dari Nabi SAW yang menyebarkan syariat Islam. Maka orang yang menyalahinya boleh disebut kafir kerana menentang riwayat mutawatir. Jadi kafir kerana dia telah menentang perkara yang mati. Jadi dia kata Allah ni tidak kekal, dia tidak musnah kau. Tidak, maksudnya selama-lama kekal. Itu bukan makhluk lah, sifat Tuhan lah. Dia bukan Allah ni. Ada lah. Ada ajaran-ajaran tasawuf batiniyah. Yang seolah-olah Tuhan yang alam. Alam ni Tuhan tu. Kerana dia memiliki kuat doa pasal Tuhan ni. Nak kata Allah berada di atas aras, dia kata serupa dengan makhluk. Dan sekali dia kata Allah ni tidak di mana-mana, tapi punya fikir penipal dan sekali Allah ni Allah tu Allah ni. Dia jadi gitu je tak. Macam Ibn Arabi lah. Dalam Futuhat Al-Makkiyah dia dan dalam kitab dia Fusus Al-Hikam ni. Dia ada unsur falsafah daripada Yunani. Dia kuat mikir guna otak kuat dah pasal Tuhan dan sekali Allah ni alam ni serupa dia. Okey, habislah situ dah. Yang ketiga dah, menolak Al-Quran baik keseluruhannya atau sebahagian ayat Quran maupun satu kata sahaja dari Quran. Bahkan ada yang menyatakan bahawa kekafiran boleh ditimbulkan oleh penolakan seseorang terhadap satu huruf sahaja dari Al-Quran tersebut. Hal ini sebagaimana kekafiran boleh timbul disebabkan keyakinan seseorang yang bertentangan dan bertolak belakang dengan Al-Quran, ragu bahawa Al-Quran adalah mukjizat, mengaku mampu mendatangkan kitab yang serupa dengan Al-Quran. Ini kecek gitu dah. Tidak menaruh kehormatan pada Al-Quran atau mengadakan tambahan pada Quran. Itu ditambah ayat Quran dah. Semua jadi kafir dah. Kitab Al-Iddah dah. Syiah ke apa dah. Kalau siapa tahap ni memang kafir lah Syiah pun dah. Cuma individu tu kita beringat sikit dah. Tapi ajaran dia kata Quran telah diselewengkan dah. Maksud dia sendiri kata tak betul Quran tu dah. Lepas tu dia kata ada Mushaf Fatimah ke apa. Kalau keyakinan begitu, kafir juga dia dah. Begitulah dah keadaan dia lah. Tapi terperinci individu tidaklah mudah-mudah dah. Okey, faedah. Adapun penafsiran dan penakwilan Al-Quran tidak membuatnya kafir jika ada yang menolak atau membantahnya. Kerana hal itu termasuk perkara yang masih membuka ruang ijtihad dan merupakan hasil usaha manusia. Ibn Abidin Al-Iqna' dan Al-Mughni. Jadi tafsir Quran secara makna umum tak apalah. Tafsir secara mendalam dah. Tafsir secara yang tersirat, bukan yang tersurat. Tersurat qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tu. Secara biasa Allah tak ada Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Biasa tak ada masalah nak. Tapi masalah setengah ulama, setengah ustaz, setengah tasawuf apa dia fikir secara tersirat. Tersirat tu tak ada cara dimaafkan setengah perkara walaupun kalau tak ada hujah boleh jadi dosa dah. Tapi Quran tidak kafir. Tapi kalau dia betul bertentangan, ada kata kul huwallahu ahad huwa tu, katakanlah dia Allah, huwa tu Muhammad, kata Nabi Muhammad. Ni kafir ni. Ni bukan main dia jadi kafir lah kalau kira orang. Jadi gitulah dah. Dari tafsiran yang tersirat tu dah.
Kahwin pak ada setengah tu, tasawuf dia. Kahwin pak tu maksudnya macam-macam. Bukan maksudnya kahwin pak ni dia kahwin dengan, taklah macam-macam, saya petik ingat tak. Jadi istilah-istilah yang secara batin, secara tersirat. Al-Quran ni digunakan secara tersirat. Jadi dia boleh bawa dosa, tak kena cara boleh bawa kekufuran. Tapi tidak semestinya orang yang tafsir secara batin ni atau secara tersirat ni terus dikatakan terus kafir, tidak. Yang ketiga, yang keempatnya, meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW berbohong dalam sebahagian ajarannya. Dia kata Nabi berlawak, sikit pun dah. Begitu pula halnya dengan orang yang meyakini kehalalan sesuatu telah disepakati keharamannya, seperti zina, meminum khamar, atau menolak sesuatu yang telah diketahui dari agama sebagai sebuah persoalan yang mendasar. Semua orang tahu dah. Arok, babi, haram ke apa, tiba-tiba kata tak apa makan babi. Itu menjadi kafir lah. Kedua, perkataan yang menyebabkan kemurtadan. Pertama, menghina Allah SWT. Nah. Kalangan ulama fiqh sependapat bahawa orang yang menghina Allah menjadi kafir, baik orang itu sedang bergurau-gurau, bersungguh-sungguh, atau untuk tujuan mengejek. Rujuk Al-Mughni, Al-Kharshi, As-Sarim Al-Maslul, dan Nail Al-Awtar. Allah Ta'ala firman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, nescaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu minta maaf kerana kamu telah kafir setelah beriman. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 65 hingga 66. Yang kedua, menghina Rasulullah SAW. Orang yang menghina Rasulullah SAW adalah murtad. Hal ini tidak dipersisihkan oleh para ulama. Orang yang menyatakan kekurangan atau kelemahan pada diri Nabi SAW, keturunannya, agamanya, keistimewaannya. Begitu pula dengan orang yang mencela Rasulullah SAW, melaknatnya, mengumpaknya, menjelek-jelekkannya, menuduhnya, meremehkan kedudukannya dan lain sebagainya. Semua itu murtad. Ada tengah tuduh Nabi pedofilia ke apa? Mak gila aku budak kecil ni. Kerana nikah dengan Aisyah muda. Jadi kafir lah dia dah. Ada. Cuma lah ni ada perbahasan. Ada setengah ulama kata bukan 9 tahun, 19 tahun. Nikah 19 tahun bersama Nabi dah. Walaupun tidak sehu pendapat itu, tapi ada hujah dia dah. Jangan kita pendek. Enteng tak? Nah. Tak apalah. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu bahawa ada seorang wanita Yahudi yang telah mencaci maki Nabi SAW dan melecehkan Nabi dah. Serta merta orang lelaki mencekiknya hingga matinya. Rasulullah SAW pun menghapus hukuman pembunuhan dari lelaki itu. Jadi ada lelaki tu tengok otino Yahudi tu, dia kata huduh macam-macam ke Nabi dah. Dia tak sabar jatuh, dia kecekik, dia pun mati dah. Tak kena hukum bunuh lah, gitu. Kan dia telah menghina Nabi, pemerintah negara, dan dia tu bahaya adalah gitulah dah. Hadis hasan. Diriwayatkan juga dari Ali bin Al-Madini. Ia berkata, aku datang menghadap Amirul Mukminin. Lalu dia bertanya, tahukah kamu hadis mengenai orang yang mencaci maki Rasulullah? Tentu orang itu dibunuh. Aku menjawab, iya. Setelah itu aku menyebutkan hadis riwayat Abdul Razak dari Ma'ambar bin Samurah, dari Al-Fadl, dari Urwah bin Muhammad, dari seorang lelaki yang berasal dari Balqin. Dia berkata, ada seorang lelaki menghina Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya, siapa yang sudi mewakiliku terhadap musuhku? Khalid bin Al-Walid menjawab, saya. Maka Nabi SAW pun mengutusnya untuk mencari orang tersebut. Lalu Khalid membunuhnya. Hadir Abdul Razak Ibn Hazam dalam Muhallaq dari jalur Ali bin Madini dari Abdul Razak. Kemudian ia berkata hadis ini sahih dan telah diriwayatkan oleh Ali Al-Madini dari Abdul Razak sebagaimana disebutkan. Seorang laki-laki ini adalah seorang sahabat yang dikenal namanya yang keluarganya menamakannya dengan nama tersebut. Ini seorang laki-laki dari Balqin. Gitu nama dia apa. Amirul Mukminin mengatakan ini bukan hadis yang punya sanad sebab berasal dari seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya. Ali bin Madini mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dengan riwayat ini dapat diketahui identiti lelaki tersebut berserta namanya. Sungguh ia pernah datang menghadap Nabi SAW lalu berbaiat kepadanya. Ia adalah seorang lelaki yang sangat dikenal. Mendengar hal itu, Amirul Mukminin merintahkan bendahara negara untuk memberikan 1 dinar kepada Ali bin Madini. Jadi gitulah Amirul Mukminin ni khalifah masa tu lah. Dia kata siapa dia dah, tapi dia kata kenal ni sahabat. Gitulah dah. Riwayat tu kuat lah bagi dia. Kesi mencela para nabi. Pada siapa yang melecehkan dan mencaci seorang nabi yang telah disepakati mengenai kenabiannya, maka ia sama saja dengan melecehkan Nabi Muhammad SAW.
Ya, celah Nabi Musa, celah Nabi Isa, kau kata tuduh macam-macam, semua tu menjadi kafir dia. Sehingga orang yang merendahkan Nabi SAW disebut sebagai orang kafir. Demikian halnya jika seorang menghina Nabi telah disepakati status kenabiannya. Ini adalah kesepakatan kalangan ulama fiqh. Sedangkan terkait seseorang yang tidak dipastikan status kenabiannya, maka orang yang melecehkannya berarti telah berbuat jahat. Khilaf lagi, Nabi Khidi ke apa. Untuk itu pelakunya perlu diberikan hukuman kedisiplinan dan peringatan. Tidak dihukum mati lagi. Inilah yang dijelaskan oleh kalangan ulama mazhab Hanafi. Yang keempat ni, orang menuduh Ummul Mukminin Aisyah melakukan zina. Ini boleh jadi kafir juga ni. Syiah nak kuat tuduh ni. Orang yang melantarkan tuduhan zina terhadap Aisyah termasuk orang kafir dan murtad. Hal itu didasari pada ijma' yang disampaikan oleh sekelompok ulama. Dalil mereka adalah ketetapan tentang kesucian Aisyah dalam Al-Quran. Kerana dia tolak, dia kata Aisyah zina, maksud dia telah mendustakan dan menafikan Quran. Sehingga orang menuduhnya berzina berarti mendustakan Al-Quran yang turun untuk menjelaskan kejadian fitnah itu. Hadisul ifk, berita dusta lah. Cerita tersebar dusta tentang Aisyah tu, Al-Quran telah menyanggahnya. Tiba-tiba dia kata Aisyah zina sungguh. Maka dia telah menafikan Quran dah, dia lawan Quran dah. Maka kafir dah. Hal ini sebagaimana tersebut dalam firman Allah Ta'ala, Ya'izukumullahu an ta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Surah An-Nur, surah ke-4 ayat 17. Konsekuensinya, barang siapa mengulangi hal itu lagi, maka dia bukanlah seorang mukmin. Ruj' al-Muhalla, Ibn Abidin, Al-Iqna, Al-Kharshi, Al-Sarim, Al-Maslul, Zadul Ma'ad dan Kasyaful Qina'. Apakah isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain juga berstatus seperti Aisyah? Kalangan ulama mazhab Hanafi dan Hanbali menurut versi yang terkuat dari mereka dan pendapat pilihan Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan bahawa isteri-isteri Rasulullah SAW yang lain dalam hal ini juga berstatus seperti Aisyah juga. Kesimpulan ini didasarkan pada firman Allah Ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk lelaki yang keji dan lelaki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang tuduhkan orang. Mereka memperolehi keampunan dan rezeki yang mulia, yakni syurga. Surah An-Nur, surah 4 ayat 26. Penjelasannya, mencela mereka berarti mencela Rasulullah SAW dan meremehkan kehormatan beliau. Mencela sahabat Nabi, mencela isteri Nabi. Serupa cela Nabi lah dah. Pasal mereka ni sangat rapat dan sangat sambil sayang lah. Tiba-tiba kita cela orang tersebut, maka orang tersebutlah adalah seperti Nabi lah. Cela Nabi juga. Jadi dia kafir. Waliyazubillah. Jadi kita jadi beringatlah pokok, terutama yang terpengaruh dengan ajaran Syiah ataupun baca internet ke baca mana, kita tak tahu apa tu Syiah dia. Mencela Muawiyah, mencela sahabat-sahabat besar dah. Kerana terpengaruh dengan riwayat sirah ni. Sedangkan benda tu bahaya sirah bila betul-betul dah. Sedangkan Quran sebut tentang keutamaan sahabat, tentang keutamaan isteri-isteri Nabi ni. Sementara itu, kalangan ulama mazhab Syafi'i dan versi riwayat yang berkembang di kalangan mazhab Hanbali menyatakan bahawa isteri-isteri Nabi SAW selain daripada Aisyah berstatus seperti sahabat lain pada umumnya. Orang yang mencemarkan kehormatan mereka dihukum cambuk rotan sama seperti penduduk orang lain berbuat zina, tidaklah sampai kafir lagi dah. Itulah pendapat lain lah. Pendapat yang kuat, aku Abu Malik katakan barangkali pendapat terakhir inilah yang paling unggul, iaitu tidaklah kata huduh kepada isteri Nabi lain selain Aisyah lah jadi kafir. Hanya tuduh Aisyah jadi zina jadi kafir dia. Kerana dia kata Aisyah tu terai dalam Quran sebut. Gitulah dah. Hukum mengatakan pada seorang muslim wahai orang kafir. Dia kata orang Islam mengkafir, murtad, mengkafir ke apa? Adakah dia jatuh kafir balik kepada orang yang mengatakannya nak? Diriwayatkan dari Aisyah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at 'alayhi. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya sama muslim, wahai orang kafir, maka panggilan itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Jika ia orang yang dikatakan memang demikian, maka ia seperti yang dia katakan. Namun jika tidak, maka seruan itu akan kembali kepada orang yang memanggilnya tersebut.
Hadis sahih hadis Bukhari dan Muslim. Siapa tahap tu dah. Patah balik kafir ni. Wallahu a'lam lah, masuk juga nak ulama syarah lah. Cuma nak bunyi bahaya lah tak. Jadi kafir balik berat lah. Diriwayatkan juga dari Abu Zar bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ada rajulan bil kufri aw qala adu wallah, wa laysa kadzalika illa haru 'alaihi." Para siapa yang memanggil seseorang dengan panggilan kafir atau berkata wahai musuh Allah, padahal ia tidaklah demikian, maka panggilan itu akan kembali kepadanya. Hadis sahih hadis Muslim. Benda ni pun tak kafir pun supaya kalau tuduh orang sesat dah. Kalau dia tuduh tu sebab itu saya kata ni, kalau nak tuduh nak apa, sandar kepada fatwa ulama dah. Bubuh kata-kata ulama, kitab-kitab mereka, fatwa-fatwa kebazir, fatwa-fatwa mufti mana-mana, supaya tidaklah di kita ni disandar ke pendapat tu pada kita dah. Tak kafir kita berat dah. Jadi kalau kita sandar pada ulama, salah tu ijtihad tu pada ulama tersebut. Gitulah. Ada juga yang mengatakan maksudnya tuduhan kafir dan kembali bukanlah hakikat kafir itu sendiri, melainkan pengkafirannya. Sebab orang tersebut menjadikan saudaranya sama muslim sebagai orang kafir, sehingga seakan-akan dia mengkafirkan saudara seimannya tersebut, baik kerana dia mengkafirkan orang yang berstatus beriman seperti dirinya, atau mengkafirkan orang yang memang benar-benar orang kafir yang meyakini kekeliruan Islam. Demikianlah dipaparkan oleh Nawawi. Bukan terus jadi kafir tak, mengikut Imam Nawawi tak. Tapi dia seolah kata ke diri sendiri sebab adik-beradik dia orang Islam ni. Ini pendapat Imam Nawawi lah. Sementara itu Al-Mazri menjelaskan sabda Nabi SAW, jika tidak maka seruan tersebut kembali kepadanya, mengandungi pengertian bahawa jika orang tersebut mengatakannya untuk tujuan menghalalkan darah dan harta saudaranya, maka ia pun menjadi kafir dengan upaya penghalalan tersebut. Jadi siapa tahap kata macam pun boleh bunuh dah. Macam orang tolak Islam dah, kafir dah. Boleh bunuh dah. Maka ini boleh jadi kafir dah. An-Nawawi menambahkan ada yang mengatakan bahawa maksud dari hal itu adalah menyeret seseorang pada kekafiran. Dengan kata lain, orang yang suka berucap demikian dikhawatirkan akan menjadi orang kafir di akhir hidupnya. Ni hak biasanya ulama syarah ni. Jadi orang tuduh orang lain mengkafir, sesat mengkafir ke apa, takut dekat nak mati dia jadi kafir sesat dah. Waliyazbillah lah dah. Okey, yang ketiga, perbuatan yang menyebabkan kemurtadan. Pertama ni, melemparkan mushaf Al-Quran ke tempat yang kotor. Rujuk Ibn Abidin Al-Kharshi, Kifayatul Akhyar dan Manarus Sabil. Lempar mushaf Al-Quran ke tempat yang kotor dah. Perbuatan ini menyebabkan kemurtadan pelakunya menurut kesepakatan kalangan ulama fiqh. Kerana orang itu telah meremehkan firman Allah Ta'ala. Perbuatan ini merupakan tanda tidak adanya iktiqad dalam hati pelaku untuk membenarkan kitab suci yang mulia ini. Bahkan menurut kalangan ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, melempar sebahagian lembaran mushaf Al-Quran ke tempat yang kotor pun boleh dihukum kafir dah. Begitu juga setiap perbuatan yang menunjukkan tindakan meremehkan Al-Quran. Jadi semua perkara meremehkan Al-Quran apa? Setengah-setengah tu nak ilmu kebar. Masa ini memang kena remeh Quran dah. Guna darah satu ayat Quran, semua tu boleh membawa kekufuran dah. Ataupun tijuk. Setengah tu saya nak suruh kebar, suruh ilmu baik dia ni, tijuk Quran lah, apa nak, macam-macam dah. Setengah-setengah hak ngaku tasawuf dah, ya ada ilmu suluk dia ni. Bilik suluk dia ada unsur-unsur rajah. Penghinaan terhadap Al-Quran tu banyak berlaku dah. Baru dia jadi bisa, orang panggil keramat dah. Lepas tu ada dalam internet ke apa, duk sebar ni nak. Untuk panggil pitih nak. Dia mengaku je tak guru tasawuf nak. Habis ke apa, dia panggil pitih nak. Seru pitih. Seru pitih ni macam-macam sihir. Macam benda syirik dia guna kan. Ini pun masalah. Yang kedua dah. Perbuatan menyebab murtad ni. Bersujud kepada berhala dan sejenisnya. Hal yang sama juga berlaku jika seorang bersujud kepada matahari dan bulan. Perbuatan itu jelas-jelas menunjukkan kekafiran berdasarkan kesepakatan para ulama. Sujud kalau ia amarah dan insahnya. Sujud berhala dia. Sujud kubur kan, sujud kubur. Kalau dia belik sujud menghadap kiblat atas lah tak. Sujud kubur pun boleh tanya tak. Secara asalnya kafir lah, tapi kena tanya dulu lah. Salah ke sujud tu sujud pada Allah tapi berkat kubur. Ada juga belik gitu kan. Yang jelas tu syirik lah. Boleh bawa syirik lah. Syirik tak syirik besar, syirik kecil lah. Apa kena menghadap kuburnya, sujud lah pada jangan cari kubur. Takut sembah. Ya, perbuatan tu seolah mengagungkan orang dari kubur tu seolah jadi Tuhan kecil, kalau tu bukan Tuhan besar pun.
Ini berlaku di kalangan sufi, ada berlaku dah. Yang ketiganya sihir. Fathul Bari, Tafsir Al-Qurtubi, Nalul Autar, lihat juga Ibn Abidin, Ad-Dasuqi, Radah Al-Matalib dan Al-Insaf. Okey, sihir ni. Sihir ni murtad tidak? Sini kata murtad dah. Allah Ta'ala firman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini min Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Innama nahnu fitnatun fala takfur." Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang turunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, iaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, sungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kafir. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 102. Rasulullah SAW mengkategorikan sihir sebagai tindakan syirik. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apakah saja itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, asyirku billah, wa sihru, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, wa aklu riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yawma zahfi, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jadi, dosa pembinasakan tu, mubiqat tu, inilah Nabi ayat dah. Menyekutukan Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, kecuali atas dasar kebenaran, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, dan menuduh perempuan-perempuan yang baik, beriman, dan yang lengah dengan tuduhan berzina. Dah. 7 perkara yang membinasakan. Syirik, sihir, bunuh orang, riba, makan harta anak yatim, lari perang, tuduh perempuan qazah dah. Tuduh qazah lah perempuan beriman. Ada sahih hadis Bukhari dan Muslim. Tuduh perempuan ni lebih berat daripada tuduhan lelaki lah, gitu kan. Ayat di atas dijadikan sebagai bukti bahawa sihir merupakan kekafiran secara mutlak. Orang yang mempelajarinya dihukum kafir dan dikenai hukuman mati tanpa perlu diterima untuk bertaubat. Melainkan langsung dihukum mati sebagaimana halnya orang zindik etis. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan sekelompok sahabat yang terdiri dari Umar, Osman, Ibn Umar, Hafsah, Abu Musa dan Qais bin Sa'ad. Ramai jugalah orang sahabat besar pun dia. Dia kata belajar je sihir ni. Tu jadi kafir dah. Jangan main-main dah. Diriwayatkan juga dari Jundub secara marfu', haddus sahiri darbatin bis saif. Hukuman bagi penyihir adalah ditebas dengan pedang. Hadis dhaif, hadis riwayat Tirmizi dan Daraqutni, Muslim. Jilid 3 muka 114. Tetapi hadis ini tidak sahih secara marfu'. Secara sampai kepada Nabi itu tidak sahih. Mungkin kata-kata sahabat gitu lah. Ada dalil yang jelas yang boleh dijadikan landasan hukum untuk menghukum mati pelaku sihir antara lainnya. Pertama, asar sahabat Amr bin Dinar yang mengatakan, aku mendengar Bajalah berbicara kepada Abu Sya'sa dan Amr bin Auf masa kepimpinan Mus'ab bin Zubair. Ia berkata, dahulu aku adalah sekretari dia, tukar tulis dah, Jazak bin Muawiyah, paman Al-Ahnaf, saudara Anah bin Qais. Satu saat datanglah surat dari Umar bin Khattab kepada kami 1 tahun sebelum dia meninggal dunia. Dalam surat itu disebutkan, laksanakanlah hukum mati kepada semua penyihir. Pisahkanlah setiap orang yang memiliki mahram dari kaum Majusi dalam pernikahan mereka, dan laranglah mereka untuk bersuara rendah ketika makan. Bajalah mengatakan, kami pernah melaksanakan hukuman mati kepada 3 orang penyihir. Sanadnya sahih, hadis Abdul Razak dalam Al-Musannaf. Jadi kena hukum mati penyihir itu kiamat tu lah. Siapa tak tu lah dah. Yang kedua, riwayat Ibn Umar bahawasanya budak perempuan Hafsah menyihirnya dan ia mengakui perbuatan tersebut. Budak perempuan Hafsah ni, anak adik-beradik Ibn Umar lah, anak Umar lah. Hafsah pun memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk menghukum mati budak perempuan tersebut. Abdurrahman pun melaksanakan hukuman mati. Namun Uthman mencela perbuatan Hafsah tersebut. Maka Ibn Umar pun berkata kepadanya, mengapa kamu ingkari Ummul Mukminin hanya gara-gara seorang wanita yang menyihirnya dan mengakui perbuatannya? Uthman pun lantas terdiam. Sanadnya sahih, hadis Abdul Razak dan Baihaqi. Riwayat dari Abu Uthman An-Nahdi dari Jundub bahawa ia melaksanakan hukuman mati kepada seorang penyihir yang berada di dekat Al-Walid bin Uqbah.
Sembari berkata, apakah kalian melakukan sihir padahal kalian mengerti? Sanadnya sahih, hadits Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Sementara itu, jumhur ulama yang terdiri dari kalangan ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i serta Hambali berpendapat bahawa sihir tergolong dosa besar yang termasuk dalam 7 hal yang membinasakan. Adapun sihir yang membuat pelakunya menjadi orang kafir dan ada yang tidak sampai menjadikan pelakunya seorang kafir. Namun sihir tetap merupakan maksiat yang besar. Dengan demikian, jika ada perkataan yang mengindikasikan perbuatan kafir, maka pelakunya boleh dinyatakan kafir. Jika tidak ada bukti itu, maka tidak dinyatakan kafir lagi. Adapun mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir, hukumnya haram. Dengan kata lain, jika dalam sihir ada indikasi, ada petunjuk yang menyeret kepada kekafiran, maka pelakunya kafir dan perlu diimbau untuk bertaubat tanpa perlu dihukum mati lagi. Jika kita suruh taubat dulu, pendapat ni nak. Jika pelakunya bertaubat, maka taubatnya boleh diterima. Sementara jika dalam sihir tidak mengandungi petunjuk yang menyeret kepada kekafiran, maka pelakunya hanya diberi hukuman ta'zir. Al-Qurtubi mengatakan bahawa sebahagian kalangan ulama fiqh menyatakan jika tukang tenung nasi ini berkata bahawa sihir itu tidak akan sempurna melainkan disertai kekafiran serta memuja dan mengagungkan syaitan, maka sihir berdasarkan perkara ini jelaslah menunjukkan kekafiran. Kena puja syaitan ke apa, jelaslah yang ngaku dah kafir. Tidak kafir pun tetap haram lah. Yang keempatnya, setiap perbuatan yang secara lugas, secara jelas melecehkan Islam boleh dinyatakan bahawa pelakunya kafir. Pendapat ini dipegang oleh kalangan mazhab Hanafi berdasarkan pada firman Allah Ta'ala, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta rasulnya kamu selalu berolok-olok. Tidak perlu kamu minta maaf kerana kamu telah kafir setelah beriman. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 65 hingga 66. Yang keempat, tindakan meninggalkan ajaran agama yang menyebabkan kebertadan. Ada perkara tinggal tu boleh jadi murtad. Pertamanya, meninggalkan solat, zakat, puasa atau haji dengan niat mengingkari kewajipan tersebut. Boleh dikira kafirlah sebab ajaran tersebut merupakan kewajipan agama. Sehingga orang meninggalkannya dengan niat mengingkarinya tanpa diperlisihkan lagi dapat dinyatakan sebagai seorang yang murtad. Apa tinggal semaya tak wajib kata dah. Ataupun dia kata, tinggal semaya ke mana? Tak khusyuk dah. Kalau semaya tak khusyuk, kalau semaya tak khusyuk, neraka. Baik tinggal semaya itu telah menukar hukum lah. Ni pun jadi kafir juga dah. Walaupun dia mengaku dia makrifah tinggi dah. Ilmu makrifah tinggi dah. Yang kedua, meninggalkan salat tanpa tujuan mengingkari kewajipannya. Perbuatan ini menurut pendapat kalangan ulama fiqh yang paling kuat dinyatakan sebagai tindakan kemurtadan juga. Keterangan mengenai hal ini telah disampaikan pada permulaan pembahasan kitab salat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq Ibn Mubarak, Abdul Malik bin Hubayb dari kalangan mazhab Maliki. Salah satu versi pandangan kalangan mazhab Syafi'i. Keterangan At-Tahawi dan dari Syafi'i sendiri. Keterangan Ibn Hazm dari Umar bin Khattab, Mu'az bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah dan para sahabat lainnya. Jadi tiga sahabat ni memang ramah lah. Hak kata tinggal semaya saja tu kapil dah. Tanda kapil tinggal semaya dah. Cumanya ulama lain tu tidaklah. Mazhab Syafi'i Hanafi tu tidaklah dah. Dia katanya tidak kapil tu, tinggal semaya walaupun malas dah. Tapi ada ramai di kalangan sahabat memang dia kata tinggal semaya tak kira dah. Dia kata malas kodok, tak kata gapo pun kira kapil lah. Semaya ni tanda Islam dah. Sebab itu benda ni besar lah. Setakat tu sahaja kali perbincangan kita tentang murtad. Kita akan sambung lagi murtad perbincangan yang seterusnya lepas ni. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.